Salam sejahtera, saya Diana Jim Pereira, anak perempuan Richard Pereira bernombor metrik 276490 dan ahli kumpulan saya Muhammad Firdaus serta Lauren Jason. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan. Kumpulan saya memilih tajuk Komunikasi dalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pengenalan. SKMM berperanan untuk mengawal selia peraturan industri maupun organisasi berdasarkan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pembangunan SKMM adalah bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi dan maklumat serta kandungan multimedia. Dengan adanya kawal selia oleh SKMM, mereka dapat menangani isu penyebaran berita palsu yang begitu sinonim pada masa kini. Bidang komunikasi yang diketengahkan dalam SKMM ialah komunikasi media massa. Komunikasi media massa dilihat sangat meluas berikutan oleh perkembangan teknologi. Komunikasi media massa yang pertama, satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Seterusnya, merupakan pengganda besar maklumat dan berupaya membentuk satu jaringan maupun saluran untuk menyebarkan maklumat. Seterusnya, maklumat disampaikan melalui perantaraan media kepada khayalak tanpa bersemuka. Dan yang terakhir, platform media massa adalah seperti internet, radio, televisyen, akhbar, majalah maupun buku. Kelebihan komunikasi media massa. Interaksi atau hubungan antara sumber dan penerima adalah sangat terhad atau tidak wujud. Maklum balas terhad kerana pertukaran maklumat yang minima dan kadang-kadang tidak wujud langsung antara sumber dan penerima. Mesej dihantar melalui perantara media dibentuk dan dicorakkan oleh profesional yang bekerja dalam organisasi media tersebut. Media massa mempunyai potensi untuk memberi impak kepada orang awam dengan tujuan untuk memaklumkan, memujuk atau mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran. Amalan komunikasi media massa diaplikasikan untuk mengarah yang biasanya dilakukan oleh ketua dengan menggunakan komunikasi media massa seperti mesej menerusi aplikasi WhatsApp untuk memastikan tugas dilaksanakan oleh orang bawahannya. Bertujuan untuk menyusun atur struktur, sistem, kemudahan, sumber manusia dan budaya organisasi tanpa bersemuka. Mesej yang disampaikan menerusi komunikasi media massa sangat berstruktur dan diterima oleh khayalak ramai. Ciri-ciri komunikasi media massa. Terdapat berantara media antara sumber dan penerima maklumat. Khayalak komunikasi media massa terdiri daripada sekumpulan individu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Jarak di antara sumber dan penerima adalah jauh. Sumber tidak tahu siapa khayalak yang menerima maklumat tersebut. Komunikasi berlaku secara formal. Isu semasa berkaitan dengan komunikasi media massa. Penularan berita palsu dilihat begitu meruncing, terutama di saat negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Penularan berita palsu disebarkan menerusi media massa yang bertindak sebagai satu platform komunikasi. Di sini, peranan SKMM sangat penting dalam membendung penularan berita palsu yang boleh menyebabkan panik kepada masyarakat dan seterusnya memberi imej buruk kepada negara. Sebagai usaha mengatasi isu tersebut, SKMM telah mewujudkan saluran Telegram rasmi untuk memberi maklumat yang tepat dengan pantas mengenai COVID-19 kerjasama dengan KKM. Kesan komunikasi terhadap media massa.
Kesan terhadap keselamatan, menjejaskan keselamatan masyarakat di Malaysia, menyebabkan berlaku perselisihan faham antara kaum, menyebabkan masyarakat memandang serong terhadap anggota penguatkuasa. Kesan terhadap ekonomi, maklumat tidak tepat menyebabkan pelanggan ditipu oleh peniaga, menyebabkan salah faham di antara peniaga lama dan baru. Maklumat atau data yang tidak tepat menyebabkan negara kerugian berbilion ringgit. Kesan terhadap politik, menyebabkan keruntuhan kerajaan yang dipimpin. Keadaan politik yang tidak menentu dan tidak terkawal, merencatkan pembangunan ekonomi negara. Bagaimana meningkatkan amalan komunikasi dalam organisasi? SKMM perlu memahami dunia sekitar dan manusia. Manusia berkomunikasi disebabkan mereka hendak memahami segala kejadian dan peristiwa yang berlaku sekelilingnya dengan memberi nasihat dalam bentuk iklan di media sosial tentang buruknya penyebaran berita palsu. SKMM perlu menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat. Komunikasi sangat penting dalam membantu manusia menjalin hubungan. SKMM perlu mengadakan hari bersama pelanggan dan menerangkan kesan dan buruk dalam menyebarkan maklumat yang tidak benar. Bentuk hubungan yang baik SKMM dan masyarakat dapat membantu kelancaran SKMM memberi maklumat dan nasihat yang penting kepada masyarakat. SKMM perlu memberi inspirasi kepada masyarakat. Dalam urusan organisasi, seseorang pemimpin itu perlulah melatih diri agar dapat membina komunikasi yang baik dengan semua pihak. Hal ini kerana dalam komunikasi, sesebuah organisasi memerlukan banyak idea serta maklumat bagi melancarkan gerak kerja yang berkualiti. Dan yang terakhir, pengaruh bidang komunikasi sangat signifikan terutamanya media massa kerana dunia tanpa sempadan menyebabkan segala perkara terutamanya penyebaran maklumat berlaku begitu pantas seperti kelajuan angin. Oleh itu, menjadi tanggungjawab SKMM untuk mengatasi isu tersebut untuk mengelakkan berlaku kekeliruan dan ancaman. SKMM perlu terus komited dalam mempergiatkan usaha penguatkuasaan dalam mengawal penularan berita palsu. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada saya.